Diet. Bila dengar perkataan diet, mesti ramai fikir, dia ni tak makan, dia ni sedang menurunkan berat badan. Akan tetapi, definisi diet yang sebenar adalah pemakanan. Bagaimana kita mencorakkan pemakanan kita. Sama ada kita makan oats, sama ada kita makan roti canai, ia juga merupakan satu diet. Okey, jadi kembali bersama saya dalam channel Zakihan. Jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng sekali untuk notifikasi video-video saya di masa akan datang. Jom kita tengok. Di dunia terdapat pelbagai jenis diet. Kalau anda pernah dengar, mungkin anda pernah dengar IF, Intermittent Fasting Diet, di mana seseorang itu berpuasa mungkin 16 jam, mungkin 20 jam, bergantung kepada berapa panjang dietnya. Okey, jadi 16 jam berpuasa, 20 jam berpuasa, kemudian dia akan ada satu fasa disebut sebagai eating windows. Okey, jadi eating windows ni boleh makan apa saja yang disasarkan. Mungkin disasarkan 2000 kalori. Boleh, bukan bermaksud boleh makan apa sahaja. Okey. Mungkin juga anda pernah dengar Atkins diet. Atkins diet di mana kita rendahkan karbohidrat. Dia ada tahap-tahap je lah. Untuk fasa 1 berapa karbohidrat, untuk fasa 2 berapa, untuk fasa 3 berapa, fasa 4 berapa. Okay, ada 4 fasa kan. Untuk Atkins ni rendah karbohidrat dan tinggi protein dan juga lemak. Okay, jadi mungkin juga anda pernah dengar paleo diet. Mungkin anda pernah dengar Mediterranean diet. Okay, mungkin juga pernah dengar diet artis, di mana ada artis makan apple satu hari 3 biji, ada yang makan biskut cecah Milo, ada yang makan pisang sahaja. Macam-macam jenis diet yang artis tempatan ataupun luar negara buat, yang mana kita sebagai netizen suka mengikut sebab diorang ni merupakan role model untuk kita. Jadi apabila dia diet, dia bercerita seolah-olah ianya menjadi benar. Okay, juga mungkin pernah dengar diet-diet lain lah, macam-macam diet carnivore dan sebagainya lah. Okay, jadi di Malaysia pula kita diperkenalkan dengan pada peringkat awal kita diperkenalkan dengan sistem piramid pemakanan. Okay, piramid pemakanan ni di bawahnya adalah karbohidrat dalam jumlah yang besar, kemudian diikuti dengan protein dan akhirnya lemak. Okay, dan Kementerian Kesihatan Malaysia akhirnya mengeluarkan satu lagi jenis ataupun corak pemakanan yang disebut sebagai suku-suku separuh. Okay, jadi dalam pinggan kan, separuh tu adalah serat ataupun fiber, suku karbohidrat, suku lagi protein. Okey, jadi memudahkan kita untuk mengatur pinggan kita, apa yang sepatutnya kita ambil dalam setiap menu pemakanan. Okey, jadi itulah serba sikit apa itu diet. Kalau tanya saya lah, apa diet yang terbaik, saya akan bagi tahu diet seafood. Okey, kenapa seafood? When I see food, I eat. Okay, yang itu kalau boleh jangan buat lah. Kalau saya memang suka makan, saya pergi mana-mana saya tengok, nasi, especially makan nasi biryani dan sebagainya kan, itu memang favourite saya lah. Okay, yang itu jangan buat. Memang anda pun akan membesar sejaya-jayanya. Okay, jadi sebelum memulakan satu-satu diet, tak kira diet apa anda pilih nanti, okay, jadi sebaik-baiknya anda kena faham asas pemakanan itu sendiri. Pemakanan terbahagi kepada dua, iaitu satu, yang pertama makro. Makro ni besar. Yang kedua mikro. Makro ni ada karbohidrat, ada protein, ada lemak dan juga air. Air kita perlukan dalam jumlah yang banyak sebenarnya. Okey, dan kategori mikro adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral tak ada kalori. Anda ambil banyak mana pun anda tak gemuk, tak akan gemuk. Cuma masalahnya ada sesetengah vitamin yang meningkatkan selera makan. Contohnya macam vitamin B kompleks. Jadi jika anda menggunakan vitamin-vitamin tambahan daripada luar, okay, jaga-jaga, ia mungkin meningkatkan selera makan. Okay, manakala yang last sekali adalah serat ataupun fiber. Fiber ni terbahagi kepada dua, iaitu yang larut dan tak larut. Yang larut sebenarnya 1 gram bersamaan dengan 2 kalori. Akan tetapi dalam kiraan, kebiasaannya kita assume 0 kalori. Bukan apa, sukar sebenarnya untuk mengasingkan yang mana larut dan tak larut. Jadi kalau anda perasan brand-brand oats kat luar sana kan, kalau tengok situ dia ada kalori walaupun dia fiber. Jadi kalori diambil daripada serat dan mungkin karbohidrat yang ditambah ke dalamnya sebagai perisa dan sebagainya lah. Jadi saya akan pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu karbohidrat. Karbohidrat dia sebenarnya adalah terdiri daripada molekul CHO, karbon, hidrogen, oksigen. Okey, jadi fungsi utama karbohidrat adalah membekalkan tenaga dalam kehidupan kita.
Okey, jadi tanpa karbohidrat memang biasanya kita tak bertenaga lah. Bukan kata benda-benda lain tak memberi tenaga, tapi karbohidrat adalah sumber utama, especially terutama kalau kita duduk di Malaysia, di mana makanan ruji kita memang karbohidrat, iaitu nasi. Okey, jadi karbohidrat, kalau anda ingat lagi sama-sama sekolah dulu, karbohidrat ni terbahagi kepada 3 kategori bentuk-bentuk rangkaian dia, iaitu monosakarida, disakarida, polisakarida. Okey, jadi dalam bahasa mudahnya, karbohidrat sebenarnya dibagi kepada 2 kategori, iaitu kategori ringkas dan karbohidrat kompleks. Ringkasnya dia tak ada kandungan ataupun sangat rendah kandungan seratnya, manakala kompleks biasanya tinggi serat. Contoh-contoh simple, contoh-contoh karbohidrat ringkas adalah seperti gula segera, nasi putih, biasanya yang putih-putih ni lah. Okay, manakala kategori kompleks adalah karbohidrat kompleks, contohnya seperti beras perang, spageti perang, kebiasaannya perang. Okay, jadi yang itu adalah dia tinggi fiber, dia tinggi serat. Okay, jadi karbohidrat dibezakan melalui apa yang disebut sebagai glycemic index. Okay, glycemic index setiap makanan dia ada glycemic index dia tersendiri. Okay, jadi glycemic index ni bermaksud kadar penyerapan ke dalam badan. Ada masanya kita perlukan karbohidrat yang mudah diserap oleh badan. Ada masanya kita perlukan karbohidrat yang delay absorption rate dia. Okey, jadi contoh karbohidrat yang kita perlukan dalam kadar yang segera adalah selepas latihan. Selepas latihan kita dah menggunakan glycogen store kat dalam badan kita. Jadi kita perlu menggantikan, replace daripada sumber luar. Kita perlukan karbohidrat daripada sumber yang segera. Okey, jadi seperti nasi, air minuman isotonic drinks, apa-apa yang kita boleh proses dengan segera. Jangan selepas latihan kita masuk beras perang, kita makan beras perang, memang lambatlah dihadamkan. Okey, jadi kita perlukan, ada masa kita perlukan gula segera, ada masa kita perlukan gula yang lambat. Jadi anda kena bijak mengatur bila masa yang terbaik anda nak ambil karbohidrat simple, bila masa yang terbaik anda nak ambil karbohidrat kompleks. Okey, jadi kalau tanya kan, karbohidrat memang fungsi dia adalah untuk tenaga. Akan tetapi kan, bagaimana pemilihan karbohidrat ni? Adakah kita boleh mengambil karbohidrat yang lain seperti aiskrim dan sebagainya dalam diet sekiranya kita ingin menurunkan berat badan? Sebenarnya tak ada masalah. Anda nak makan apa itu terpulang pada anda. Ya, jadi kalau anda nak minum air Coca-Cola sekalipun, air cola sekalipun, tak ada masalah. Anda nak makan aiskrim, nak minum teh tarik, tak ada masalah selagi mana anda boleh kawal pengambilan gula tersebut. Jadi bagaimana sebenarnya cara kerja dia? Kalau kita masuk gula ke dalam badan kita, benda pertama, tempat pertama dia akan hadam sebenarnya adalah di mulut. Mulut ni kita ada enzim amylase. Jadi enzim amylase ni akan pecahkan karbohidrat tu dalam bentuk glukosa. Glukosa tu akan masuk ke dalam salur darah. Apabila salur darah ni mencapai kepekatan sekitar 5 gram per mol, dia mencapai kepekatan tu, kita punya pankreas akan merembeskan satu hormon yang disebut sebagai insulin. Insulin ni akan menarik karbohidrat berlebihan, dia akan bawa ke tempat simpanan. Tempat simpanan yang pertama adalah hati kita. Hati kita kat bahagian bawah ni. Manakala apabila hati ni dah penuh, hati ni memang tak boleh nak simpan banyak lah. Obviously tak boleh nak simpan banyak. Dia akan pergi kepada otot kita. Otot kita ni bergantung kepada saiz otot. Kalau saiz otot kita besar, memang boleh simpan banyak lah. Tapi kalau saiz otot tu cipu, kecil, memang boleh simpan tu sikit lah. Dan untuk mereka yang aktif terlibat dalam sukan-sukan ataupun aktiviti seperti maraton, lari maraton, aktiviti long distance, jarak jauh, mereka sebenarnya boleh menyimpan lebih banyak. Kalau ikut kajian, mereka boleh menyimpan up to 500 gram karbohidrat tambahan. Mana kalau mereka makan roti canai pun tak ada masalah, sebab stor penyimpanan itu besar. Manakala mereka yang tidak aktif dalam aktiviti-aktiviti long distance, aktiviti aerobik ni, penyimpanannya mungkin sekitar 300 gram. Ini sebenarnya bergantung kepada saiz badan kita, berapa besar rangka kita dan sebagainya. Kalau rangka Mak Saleh Negro mungkin lebih besar, tapi kalau rangka Asian ni sebenarnya lebih kurang. Rangka sebenarnya lebih kurang. Jadi jangan kata bang, saya gemuk sebab rangka besar. Tak ada istilah gemuk sebab rangka besar. Itu kena ingat. Jadi apabila otot ni dah penuh, dia akan pergi kepada lemak ataupun tisu-tisu adipose kita. Akan pergi kepada tisu adipose, dia akan disimpan kat sana. Lemak ni pula bersifat terbuka, kata lai masuk. Tak ada masalah, nak masuk banyak mana pun masuklah.
Okay? Dan dia ada sifat dia boleh duplicate sel tu. Duplikasi lebih mudah pada kanak-kanak sebenarnya berbanding dewasa. Jadi kanak-kanak, kalau kita ada anak, monitor anak tu, jangan sesekali bagi anak kita jadi gemuk. Sebab bila dah berlaku duplikasi, sel-sel lemak tu dah duplicate, walaupun kita berjaya menurunkan berat badan, sel lemak itu tidak berkurang. Sel lemak tu tetap sama. Jadi dia tak hilang. Kalau nak hilangkan memang kena potong. Kena buat liposuction. Liposuction akan sedut lemak tu. Itu saja kaedah untuk membuang lemak. Akan tetapi kita boleh mengecilkan, boleh mengecil, boleh membesar. Bayangkan kalau sel lemak tu banyak, lagi senanglah dia membesar. Potensi untuk menjadi lebih gemuk tu besar. Jadi jangan sesekali gemuk ketika kecil. Kalau sesiapa dah gemuk ketika kecil tu memang tak boleh nak buat apalah. Itu kira menyesal yang menangis berdarah pun tak jadi apa dah. Jadi itulah sedikit cerita tentang karbohidrat. Tak ada masalah kalau anda nak ambil gula-gula, makan minuman favourite anda, tak ada masalah selagi mana anda boleh kawal jumlah tersebut. Yang kedua protein. Protein ni nama lainnya adalah asid amino. Asid amino yang kita ambil, kita makan, ada 20 jenis amino. Kita pecahkan kepada dua kategori, satu essential, satu lagi non-essential. Essential perlu, non-essential tak perlu. Tak perlu bukan maksud tak perlu, tapi badan kita dah ada banyak. Manakala perlu ni kita perlu cari daripada sumber-sumber luar. Kalau dibandingkan dengan karbohidrat tadi, karbohidrat dia punya molekul adalah CHO, manakala protein adalah ditambah nitrogen ke dalam dia. So NCHO. Jadi protein kita boleh dapat daripada pelbagai jenis sumber lah, seperti ayam, ikan dan sebagainya. Kalau kita ambil fungsi armnya yang kita faham adalah membina otot. Akan tetapi sebenarnya banyak lagi fungsi-fungsi protein. Jadi tak semestinya protein itu gunanya untuk bina otot. Protein juga boleh digunakan untuk tenaga. Kita ada 20 jenis amino. Bukan semua amino ini digunakan untuk bina otot. Ada yang guna untuk tenaga, ada yang guna untuk selera makan, ada yang guna untuk recovery. Yang digunakan untuk bina otot yang disebut sebagai BCA, branch chain acid amino, iaitu valine, leucine, isoleucine. Tiga tu yang penting, yang crucial untuk bina otot. Manakala yang lain glutamin untuk recovery dan sebagainya lah. Jadi nama-nama amino ni, dia setiap satu dia ada fungsi-fungsi tertentu. Jadi tak semua protein digunakan untuk bina otot. Yang itu kena faham, kena ingat. Sebab apa? Bila kita keluar, bila kita ke pasar raya dan sebagainya, kita tengok makanan tu kan, dia akan tulis tinggi protein. Akan tetapi kena ingat tidak semestinya makanan, kadang-kadang makanan segera pun akan tulis tinggi protein. Tak semestinya digunakan untuk bina otot. Jadi protein, macam mana kita bezakan antara protein ni? Antara contohnya macam telur dan ayam, yang mana satu sebenarnya lebih baik dalam diet, dalam pemakanan kita untuk membina otot ataupun menurunkan berat badan? Telur dan ayam. Jadi antara telur dan ayam ni sebenarnya protein dibezakan melalui apa yang dipanggil sebagai biological value, BV. BV ni sama macam, lebih kurang macam GI, iaitu kadar penyerapan kat dalam badan. Jadi ada protein tinggi BV, ada protein rendah BV. Jadi protein yang tinggi BV ni memang cepat diserap oleh badan. Ada masa kita perlukan protein yang tinggi BV, ada masa kita perlukan protein yang rendah BV, macam karbohidrat tadi. Jadi protein tinggi BV diperlukan antara masanya adalah seperti baru bangun tidur ataupun selepas fasting, berpuasa lama. Jadi kita perlukan protein untuk kembalikan nitrogen balance kat badan kita, keseimbangan nitrogen kat badan kita. Kalau kita tak kembalikan, ada potensi otot itu dibakar dalam aktiviti seterusnya. Disebabkan itu sebenarnya kita tak berapa digalakkan untuk bersenam dengan perut kosong. Jadi bila kita bersenam dengan perut kosong, kita punya nitrogen itu dalam keadaan negatif. Jadi ada potensi sebenarnya kita jogging, dia akan bakar otot. Kita nampak badan shrink, betul shrink, kita lose weight, kita turun berat, tapi otot pun hilang. Ikut kajian, dia boleh bakar sehingga 8% daripada jumlah otot tersebut. Jadi memang digalakkan sebenarnya ambil protein dulu, lagi-lagi kalau kita berpuasa dalam satu jangka masa yang panjang. Jadi ada protein rendah BV. Lagi satu masa yang diperlukan tinggi BV adalah selepas senaman. Tetapi saya pernah sampaikan, saya pernah share, saya pernah kongsi sebelum ni. Selepas senaman, benda pertama yang diperlukan adalah karbohidrat. Sebab badan kita dah menggunakan glycogen kita, glycogen store kita, simpanan-simpanan, dah gunakan gula-gula kat badan kita. Jadi dia perlukan gula. Kalau kita masuk protein, kita masuk whey protein, atau contohnya selepas training je whey, shake whey. Kalau kita minum whey protein kan, apa akan jadi? Protein itu dia akan pecah, dia akan breakdown melalui proses yang disebut sebagai gluconeogenesis. Jadi dia akan breakdown, dia akan hasilkan
protein, dia akan hasilkan karbohidrat dan ketones, ya, ataupun proses ini juga dikenali sebagai ketosis. Okey, jadi rugi, wasted. Protein bukan murah, whey protein tu bukan murah, ataupun apa-apa jenis protein bukan murah. Jadi lebih baik sebenarnya selepas latihan tu kita tingkatkan pengambilan karbohidrat dahulu, dalam masa mungkin sekitar 30 minit yang pertama, kemudian baru kita ambil protein. Okey. Yang ketiga, lemak. Lemak ni paling orang risau sekali, paling seriau bila dengar kata lemak ni. Akan tetapi sebenarnya lemak diperlukan juga di badan. Lemak juga merupakan sumber tenaga badan kita. Jadi ramai sebenarnya tak faham macam mana kita menghasilkan tenaga. Okay, saya ringkaskan dalam bentuk yang mudah. Kalau kita berlari kalau kita bersenam ataupun melakukan aktiviti dalam keadaan yang lama, dalam fasa yang lama, dia akan pergi kepada aerobics. Aerobik agak lebih penggunaan tenaga pada karbohidrat. Manakala untuk angkatan berat, kalau kita nak angkat berat, nak buat power training, sumber tenaga lebih kepada lemak. Jadi pengambilan lemak itu penting dalam diet kita. Bukan semata-mata sebagai sumber tenaga, tapi lemak juga ada macam-macam fungsi yang lain. Contohnya sebagai pengangkutan vitamin A, D, E, K. Vitamin A, D larut dalam minyak, manakala vitamin B dan C larut dalam air. Jadi kalau tak ada lemak, vitamin ini sukar untuk ditransport, dipindahkan. Lemak juga penting untuk hormon secretion kita. Makna perebasan hormon kita bergantung pada lemak. Kalau diet kita kurang lemak, apa akan jadi pada badan kita? Kita start haywire, especially terutama untuk seorang perempuan. Bila buang lemak daripada diet, dia akan haywire, daripada orang kata period cycle dia berubah. Jadi lemak ada banyak jenis lemak lah. Ada sebut sebagai trans fat, ada sebut sebagai hydrogenated fat, ada sebut macam-macam jenis fat. Mungkin sekitar 6-7, saya pun tak ingat ada berapa. Jadi cuma lemak ni dipecahkan kepada dua, iaitu dalam bahasa mudah lah, iaitu lemak baik dan lemak tak baik, HDL dan LDL. High density lipoprotein, low density lipoprotein. Contoh-contoh lemak baik adalah seperti minyak ikan, fish oil, ataupun lemak-lemak daripada sayuran ataupun bijian yang dikategorikan sebagai baik. Lemak-lemak tak baik mungkin seperti kulit ayam, mungkin seperti minyak sapi, margarin. Jadi ada macam-macam jenis lah. Nanti saya akan listkan mungkin dalam bentuk gambar sedikit untuk dapatkan gambaran lemak. Jadi dalam diet sebenarnya memang perlu masukkan lemak. Jangan sesekali takut dengan perkataan lemak. Lemak dalam diet belum tentu apa yang kita makan lemak tu akan menjadi lemak kat badan kita. Mengikut kajian, mereka yang obesity sebenarnya bukan disebabkan tinggi makan makanan berlemak, akan tetapi tinggi makan makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi gula. Jadi menyebabkan badan dia naik, obes. Lebih kepada diet kalori, yang mana saya sendiri amalkan dan alhamdulillah bawa kesan sampai sekarang. Alhamdulillah saya tak buat diet yang pelik-pelik. Diet saya kira kalori. Jadi langkah pertama adalah kira berapa keperluan kalori anda. Saya ada tunjukkan beberapa formula yang ada dalam market. Sebenarnya sangat banyak formula yang ada disebabkan sangat banyak pengkaji, sangat banyak researcher yang keluarkan topik, yang mengkaji topik pemakanan ini. Jadi tengok formula ini dulu. Langkah kedua, bila dah dapat keperluan kalori anda, katakan anda perlukan 2000 kalori untuk menurunkan berat badan. Jadi daripada 2000 itu kita pecahkan kepada pecahan-pecahan makronya, iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Ingat 1 gram karbohidrat bersamaan 4 kalori, 1 gram protein bersamaan 4 kalori, 1 gram lemak bersamaan dengan 9 kalori. Ada satu lagi sebenarnya yang ada kalori. Saya harap anda tak ambil lah, iaitu alkohol. Alkohol 1 gram 7 kalori. Jadi saya suka klien saya menggunakan formula 442 ataupun 40-40-20. Itu nisbah 40% karbohidrat, 40% protein, 20% lemak. Daripada situ kita tahu dah makna daripada 2000 kalori itu 40% daripadanya adalah karbohidrat, 40% adalah protein, manakala 20% adalah lemak. Yang ketiga, catat kalori anda. Catat setiap hari. Mungkin dalam bentuk diary, mungkin dalam bentuk apps. Anda boleh gunakan aplikasi seperti MyFitnessPal. Daripada situ anda boleh track, boleh kejar, boleh sasarkan
sasaran kalori anda. Jadi boleh masukkan pemakanan anda. Kalau menggunakan kaedah manual, anda boleh cek sebenarnya dalam Google ada dalam internet sebenarnya memang ada dah list-list pemakanan kita. Nasi lemak berapa kalori, kalau satu cup ni berapa kalori. Jadi daripada situ kita dapat track setiap hari apa yang kita makan. Okay, jadi anda boleh cecah sasaran anda. Tak kira lah sasaran nak lose weight, nak gain weight. Okay, jadi anda boleh cecah sekiranya anda plan, anda merangka pemakanan anda. Saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya atas topik strategi diet. Okay, jadi sekiranya anda ada apa-apa kemusykilan, ada apa-apa soalan nak tanya tentang diet, ataupun mungkin tak pasti tentang sesuatu, anda boleh masukkan dalam ruangan komen. InsyaAllah saya akan reply secepat mungkin. Okay, jadi yang paling penting, jangan lupa subscribe channel saya. Okay, tekan butang loceng untuk notifikasi awal, okay, daripada saya, Zaki Han, seorang terapis senaman, seorang atlet strongman Malaysia.